This call is now being recorded. Allah. واخرج من ظلمات الوهم وافتح لنا رحمتك وعلينا أسر رحمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا سرنا ولساننا ولا من لساننا قولنا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا في الدارين. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Tiadakah engkau ketahui bahawasa Allah Ta'ala atas tiap-tiap suatu itu kuasa. Tiadakah engkau ketahui, dimaksud dengan ketahui di sini mana yakin. Ketahui dengan mana yakin. Tiadakah engkau ketahui, engkau yakin bahawasa Allah Ta'ala atas tiap-tiap suatu itu kuasa. Atas tiap-tiap suatu itu terjemuh daripada ala kulli syai'in. Kuasa qadir. Dia susunan asalnya bahawasa Allah Ta'ala itu kuasa atas tiap-tiap suatu. Itu susunan cakapan pada asalnya, tetapi didahulukan atas tu untuk nak hasil makna balarah. Adakah tiada engkau, maksudnya adakah tiada engkau yakin bahawasa Allah Ta'ala itu amat kuasa atas tiap-tiap suatu. Ini suatu yang dia kehendak. Suatu yang dia kehendak. Suatu yang dia kehendak. Kalau kita belajar di dalam ilmu usuluddin, mana suatu yang dia kehendak, maknanya suatu yang dia taksis dengan iradat. Apa tu kita maklum juga di sana bahasanya kudrat dan iradat takluk kepada benda yang harus, benda mungkin. Takluk dengan tiap-tiap benda yang mungkin. Kalau begitu maknanya di sini atas tiap-tiap suatu yang dia kehendak daripada benda-benda mungkin. Dia kuasa untuk nak meluluskan. Jadi apa-apa perkara daripada benda-benda mungkin yang dia kehendak, maka dia kuasa untuk meluluskan perkara itu. Itu mana katanya ala kulli syai'in qadir. Yani kuasa, amat kuasa di atas meluluskan
tiap-tiap sewaktu yang dia kehendak. Itu maknanya. Jadi di sini Allah Ta'ala tanya untuk nak bagi kita tu mengaku. Dia panggil istifham takrir. Istifham takriri. Istifham takriri itu tanya bukan nak tahu. Tanya tu untuk kita. Tanya dengan benda yang tanya, yang menanya pun dah tahu, yang ditanya pun dah tahu. Maka tujuan tanya di sini untuk nak mengaku. Seperti istifham pada kata alam nashrah laka sadra. Jadi naknya ya. Kami dah yakin. Maksudnya begitu. Jadi maksudnya adakah engkau tu yakin bahwasanya Allah Ta'ala di atas kuasa, amat kuasa di atas meluluskan setiap-tiap perkara yang dia kehendak? Maka jawabnya, ya, bukan kuasa. Begitulah. Yang mana setengah daripada kekuasaan dianya ialah menasahkan ayat seperti yang sebut dahulu. Lagi pula tanya pula, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Adakah tiada engkau ketahui, ini pun sama istifham takriri juga, nak kepada mengaku. Adakah tiadakah engkau ketahui engkau tu siapa? Ya Muhammad. Dah. Jadi perkataan tu dengan secara asalnya tuju kepada Nabi Muhammad seorang saja. Dengan secara asal tu khitab. Dia kita panggil khitab. Tuju kepada Nabi Muhammad. Jadi tanya-tanya, tujukan tanyaan ini kepada Nabi Muhammad seorang saja. Dengan secara asal. Tetapi yang dikehendaknya ialah Nabi Muhammad dan umatnya. Nabi Muhammad dan umatnya. Kalau orang tanya kenapa tak katanya kamu wahai Muhammad dan pengikut orang-orang Islam? Sebab memadai apabila tuju kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad itulah yang menyampai kepada umatnya. Jadi hasilnya muradnya, adakah engkau tiada ketahui wahai Muhammad dan wahai orang-orang mukmin bahwasa Allah Ta'ala itu Tuhan yang baginya milik 7 petala langit dan bumi. Yakin ke tidak bahawa Allah Ta'ala itu ada memiliki akan 7 petala langit, 7 lapisan langit dan bumi. Apa makna dia memilikikan segala lapisan langit dan bumi? Memperbuat ia, ini sebagai faham daripada kata Allah Ta'ala ada memilikikan langit-langit dan bumi. Maka faham daripada katanya langit itu milik bagi Allah dan bumi itu milik bagi Allah. Maka biasanya kita ni kalau benda yang di dalam milik kita ikut suka hati kita nak buatlah. Ikut suka hati kita nak buatlah. Maka di sini pun macam tu juga. Memperbuat ia di dalamnya barang yang ia kehendak dan daripada memelihara dan menghina dan menukar hukum. Menukar hukum tu setengah daripadanya menasahkan tadi yang minggu lepas. Jadi dengan sebab 7 petala langit itu adalah milik bagi Allah. Bumi pun milik bagi Allah. Dan benda-benda yang ada pada langit dan bumi pun kesemuanya milik bagi Allah. Maka cara mana dia nak merentah, cara mana dia nak menyusun, cara mana dia nak terbit, itu kekuasaan dia, itu milik dia. Maka sebab tu dia katanya memperbuat ia, ya Allah, di dalamnya, dalam 7 petala langit dan bumi, barang yang perkara yang ia Allah kehendak.
Ikut dia kehendak nak buat lah macam mana sebab milik dia. Nah, macam harta kita lah, kita nak jual ke, kita tak nak jual ke, kita nak guna ke, tak nak guna ke, itu milik kita, itu ikut suka kita lah. Maka begitulah. Maka Allah Ta'ala nak memeliakan siapa, Allah Ta'ala nak menghinakan siapa, Allah Ta'ala nak menukar akan mana-mana hukum yang dulu lain, nak tukar jadi hukum lain pula, itu serah pada dia sebab milik dia ke semua. Jadi maknanya kita tak boleh nak i'tirad. Kita terpaksa kena terima apa yang diretahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang dibuat, yang dimenentu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab kesemuanya dia meretah di dalam milik dia kesemua. Sehingga diri kita pun milik dia. Segala makhluk ni adalah milik dia. Maka itu serah kepada dia kehendaklah macam mana dia nak lakukan. Setengah orang tu dia Allah Ta'ala memuliakan dia, setengah orang tu Allah Ta'ala menghinakan dia, seperti Allah Ta'ala memuliakan orang mukmin, menghinakan orang kafir, orang Yahudi, Nasrani. Dia katanya daripada memelia, ini perkara yang dia kehendak nak merentah tu daripada memelia, memeliakan orang yang dia kehendak memelia, dan menghina, yakni menghinakan orang yang dia kehendak nak menghina, dan menukarkan hukum, yang kata nasah hukum. Awal-awal Islam tu lain seperti arak. Awal-awal Islam tu halal, tapi akhir-akhirnya jadi haram, dosa besar minum arak. Kalau minum tu dihadkan, itu semuanya terpulang kepada retahan dia di atas benda yang dia milik. Maka tak boleh kita nak i'tirad, tak boleh kita nak tak setuju dengan dia, tak boleh, sebab semuanya yang dia lah, yang dia yang milik, dia menguasai kesemuanya. Wa ma lakum min dunillahi, dan tiada bagi kamu tiada bagi kamu lain daripada Allah itu min waliyyin wala nasir, daripada wali yang meliharakan kamu, dan tiada pertolongan yang menegah ia akan azabnya daripada kamu. Min waliyyin, wali itu maknanya wali di sini tu maknanya yang apa dia katanya daripada wali. Wali tu apa dia? Yang meliharakan kamu, yang tolong jaga kamu. Dan tiada pertolongan, ini yang menolong. Yang menolong. Tiada pertolongan, yang menolong, yang menegah ia pertolongan tu akan azab. Menegah, menghalangkan azab Allah Ta'ala. Daripada kamu. Sekiranya kalau kamu diazab, tidak ada. Jadi pendek katanya, Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala tidak ada. Hanya dia satu saja yang jadi Tuhan, yang lain daripada dia tidak ada. Maka sekiranya kalau Allah Ta'ala nak mengazabkan siapa boleh nak lepaskan azab itu? Tidak ada. Dia kalau nak ada yang tolong lepas daripada azab Allah, dia kena ada Tuhan satu lagi. Kalau ada Tuhan satu lagi, kalau ada fardunya, kalau ada Tuhan satu lagi. Maka sekiranya kalau Allah nak mengazabkan seorang, boleh jadi seorang itu pergi minta tolong dengan Tuhan satu lagi untuk nak lepas daripada azab. Tapi ada ke tidak ada? Tidak ada. Tak terima pada akal oleh bahawa ada Tuhan yang lain daripada Allah. Maka sekiranya siapa-siapa yang buat maksiat, yang kufur dengan Allah, maka orang itu akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apabila Allah Ta'ala nak mengazabkan seorang mana, maka dengan sebab dia tu kufur, maka tidak ada siapa yang boleh nak jagakan dia daripada kena azab, dan tidak ada siapa yang membantu, yang menolongkan dia untuk nak lepas daripada azab. Sekiranya kalau Allah Ta'ala nak mengazabkan seorang dengan sebab kufur. Sebab kita ni macam kita lah. Macam kita ni kalau dengan sebab kita ada seorang bapa saja, seorang bapa, seorang ibu.
Seorang bapa, seorang ibu. Maka sekiranya masa kita belajar dulu, masa kita belajar dulunya, yang dapat belanjaan dalam masa belajar kita tu daripada ibu bapa kita je. Sekiranya kalau ibu bapa kita tak nak bagi duit bagi kita belajar, tak boleh nak belajar sebab kita bapa ada seorang saja. Kalau fardunya, kalau bapa ada 10 orang, minta duit kat bapa ni tak bagi, minta daripada bapa lain pula. Bapa ni nak denda kita, nak pukul kita, boleh kita lari duduk bersama bapa lain pula. Ni tidak boleh nak lari sebab ada seorang saja. Maka seolah begitulah. Maka siapa yang kufur, maka akan diazab oleh Allah. Siapa boleh nak tolong? Boleh nak jaga dia, boleh nak tolong bagi lepas pada azab? Tidak ada. Sebab Tuhan ada satu saja. Yang lain tak mengkuasai. Begitulah. Itu maknanya waliyin, mana orang yang jaga, yang meliharakan kita daripada kesusahan. Itu wali. Nasir tu mana yang menolongkan kita daripada kena azab. Maka kalau orang tanya apa perbezaan di antara wali dan nasir pada manusia, tapi kalau manusia ni begini. Tapi Allah Ta'ala tak boleh nak kata begitulah. Wali dan nasir nisbah bagi kita manusianya. Wali ni kita katanya macam ayah kita. Macam ayah kita. Maka nasir boleh jadi ayah kita, boleh jadi orang luar. Kalau wali ni mana dia membantukan kita, dia mengawalkan kita, tapi dia tu dengan kita tu orang yang rapat dengan kita seperti ayah kita. Jadi ayah kita atau bapa kita tu boleh dipanggilkan wali, boleh dipanggilkan nasir dengan anak dia. Allah itu apa? Ayah tu wali bagi anak. Sebab ayah itulah yang menjagakan anak daripada segala berbahaya. Sehingga nyamuk pun tak nak bagi gigit. Adapun nasir ni tak mesti orang yang dekat, boleh jadi orang luar. Lepas tu pulaknya jadi wali ni kalau cakap bahasa kita manusia ni, maknanya wali ialah keluarga. Nasir tu tak mesti keluarga, orang luar pun boleh jadi. Tapi wali orang luar tak ada. Yang wali itu ialah orang dalam keluarga. Seperti bapa. Tapi nasib tu boleh jadi orang dalam keluarga, boleh jadi orang ajnabi, orang luar. Lepas tu setengah daripada perbezaan pulaknya, wali boleh jadi tak mampu nak tolong kita. Kalau boleh jadi dia tu bapa kita, tapi kita susah, dia tak mampu nak tolong, boleh jadi. Tapi sebut kata nasib ni, kalau kita jatuh dalam susah, dia mampu untuk nak bantukan kita. Kalau kita jatuh susah, dia mampu nak tolongkan kita, nak membantukan kita, itu dikatakan nasib. Begitulah. Habis di situ. Kemudian masuk pula pada ayat lain, cerita dulu tu dah selesai, masuk cerita lain pula pada kata am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu. Katanya permintaan ahli Makkah. Permintaan ahli Makkah terhadap Nabi SAW. Permintaan ahli Makkah terhadap Nabi SAW. Ahli Makkah tu mana orang-orang Makkah lah. Maknanya cerita ini belum pada Nabi berhijrah. Berlakunya belum pada Nabi itu berhijrah. Dan telah turun tak kala minta.
Dan telah turun ayat am turiduna an tas'alu. Dan telah turun tak kala minta akan Nabi oleh ahli Makkah. Apa permintaan ahli Makkah kepada Nabi? Bahawa diluas akan Makkah. Bahawa diluaskan Makkah. nak bagi Makkah tu kawasan yang luas. Diluas akan Makkah, maknanya nak meluaskan kawasan Makkah. Luas tu maknanya nak jadi lapang. Nak luaskan Makkah, nak bagi lapang akan Makkah. Dengan maksudnya nak mereka minta Nabi melampangkan Makkah. Dengan maksud merekanya nak bagi Nabi itu hilangkan dua bukit. Yang sekarang tu lah, yang sekeliling Masjid Haram sekarang. Nak bagi Nabi hilangkan, minta doa daripada Allah supaya Allah hilangkan bukit-bukit yang ada kawasan Mekah. Apabila dihilangkan bukit itu, maknanya jadi nampak lapang lah kawasan Mekah. Jadi maknanya kita sekarang tu dengan sebab ada bukit yang sekeliling yang ada kat tepi Masjid Haram sekarang tu, dengan sebab ada bukit tu jadi tak nampak jadi sepadan. Tak nampak jadi straight, tidak. Jadi kalau sekiranya kalau dihilangkan bukit itu, jadi maknanya Mekah tu nampak luas. Jadi luas, jadi lapang. Itu maksudnya. Dan itu satu permintaan. Itu satu permintaan ahli Mekah kepada Nabi, nak bagi hilangkan dua bukit yang ada kat Mekah. Supaya jadi lapang, jadi sama, bumi Mekah tu jadi sama, tak jadi tinggi rendah sebab ada bukit tu lah. Itu satu permintaan. Permintaan yang keduanya, jadi bukit Safa itu emas. Minta Nabi itu jadikan bukit Safa itu jadi emas. Begitu ya. Jadi dua permintaan. Tapi masalah dia katanya permintaan ahli Mekah kepada Nabi, satu permintaannya ialah minta Nabi itu menghilangkan bukit-bukit yang ada di Mekah supaya bumi Mekah tu jadi lapang straight. Yang keduanya permintaan tu ialah permintaan supaya Nabi berdoa dengan Allah supaya bukit Safa yang orang bersihir tu jadi emas. Batu bukit Safa tu jadi emas. Ini. Tapi ini tak setengah ulama tafsir tak disetujui. Setengah ulama tafsir tak disetujui dengan ini perkataan. Katanya permintaan ahli Mekah ialah minta nak hilangkan bukit, minta jadi Safa tu jadi emas. Ini setengah ulama tafsir tak disetujui dengan tafsir begini. Sebabnya surah kita sekarang dalam surah Baqarah kan. Kita sekarang di dalam surah Baqarah. Kita sekarang di dalam surah Baqarah. Tengok awal kitab pada surah Baqarah, pada kata belum pada alif lam mim zalikal kitab. Cuba kita balik tengok. Dia katanya surah Baqarah Madaniyah. Surah Baqarah Madaniyah. Maknanya surah Baqarah turun di Madinah. Surah Baqarah turun di Madinah. Maknanya turun di Madinah tu maknanya ketika Nabi dah tinggal Mekah, berhijrah kepada Madinah.
lagi pulanya ayat kita sekarang tu dalam perbincangannya apa dia? Masalah antara menolak akan orang-orang Yahudi. Masalah orang-orang Yahudi. Sebab panjang tajuk kita semenjak dulu sampai sekarang tu ialah masalah Allah Ta'ala sebut kesalahan orang-orang Yahudi. Maka munasabah dia katanya, setengah ulama tafsir katanya munasabah, katanya ayat ini bukan turun di Mekah, bukan masalah orang Mekah minta nak jadi amas Bukit Safa, bukan masalah permintaan Mekah untuk nak buangkan bukit di Mekah. Bahkan maksudnya, bahkan masalah permintaan di sini ialah permintaan orang Yahudi. Sebab munasabah dengan cerita kita kan. Ke Mekah Madian, orang Yahudi itu duduk kat Madinah. Sebab surah ni turun di Madinah. Permintaan orang Yahudi terhadap Nabi, permintaan apa? Permintaan untuk turunkan Quran sekaligus. Tu yang disetujui oleh setengah ulama tafsir, sebab tilik kepada munasabah kita ni tajuk perbincangan dengan orang Yahudi. Lagi pulanya surah ini surah Madinah. Jadi sesuainya dengan korenahnya itu, maka bahwasanya permintaan tu ialah permintaan orang Yahudi, bukan permintaan ahli Mekah. Permintaan tu ialah permintaan orang Yahudi yang ada di Madinah, minta kepada Nabi supaya permintaan tu apa dia? Permintaan mereka ialah turunkan Quran sekaligus. Bukan turun tu lama-lama satu ayat, lama-lama satu ayat. Itu setengah ulama tafsirnya nak begitu. Dia katanya permintaan tu yang diminta pada Nabi tu ialah, mereka yang meminta tu ialah orang Yahudi. Kemudian permintaan tu pulanya ialah permintaan bagi Allah Ta'ala turunkan Quran sekaligus. Macam mana diturunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa sekaligus. Bukan berasal-asal macam sekarang. Setengah tu naknya begitu. Dia kata yang betulnya begitu. Katanya ada khilaf lah di sini tu. Turiduna. Lagi pulanya satu lagi, kama su'ila Musa. Musa tu pengikut bagi orang Yahudi. Turiduna. Jadi kamu minta begitu tadi. Turiduna, adakah kamu, adakah patut kamu, adakah kamu, adakah patut kamu. Jadi adakah di sini istifham ingkari. Nak katanya buat begitu tak kena cara. Buat begitu tak kena cara, salah, itu panggil istifham ingkari. Kalau tanya untuk nak mengaku tadi, takriri. Begitu. Turiduna, adakah kamu, adakah patut kamu, kanaki nak apa, nak antas alu, nak menanya. Gitu. Rasulakum, bahawa kamu minta ini memohon, kamu pinta memohon akan Rasul kamu Muhammad ini. Jadi maksudnya, adakah patut kamu nak minta daripada Rasul kamu? Adakah patut kamu minta daripada Rasul kamu, yang ialah Nabi Muhammad? Kama su'ila Musa min qablu, seperti barang yang dipinta akan Nabi Musa dahulu daripada kamu, pada zaman dahulu daripada kamu, oleh kaumnya, kaum Nabi Musa, daripada perkata kamu, daripada kata kamu. Apa kata kamu? Arinallaha jahrah. Arinallaha jahrah. Jadi maknanya perlihat akan kami Allah dengan terang. Tu orang Yahudi pada zaman Nabi Musa, mereka ada minta daripada Allah, minta daripada Nabi Musa supaya nak tengok zat Allah dengan secara terang-terang. Tapi tak ditunaikan. Dan lain daripada demikian itu.
Nah, dan lain daripada demikian itu, daripada minta nak tengok zat Allah dengan secara terang-terang. Lain daripada itu lagi. Seperti minta tumbuh-tumbuhan, apa dia? Yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kisaiha. Ketika mereka berada di padang tih, mereka makan manu dan salwa, maka naklah makanan yang tumbuh daripada bumi, daripada bawang, daripada apa dia, dan minta nak, dan setengah daripada minta daripada Nabi Musa, jadikan Tuhan satu lagi lain daripada Allah. Banyak. Begitu ya. Jadi pendek katanya Allah Ta'ala ingkar buat begitu salah, mintakan minta kepada Nabi Muhammad dengan benda yang tidak berfaedah, dengan benda tak sepatut diminta, sebagaimana diminta akan Nabi Musa oleh kaum Yahudi pada zaman dulu dengan benda yang tak sepatut diminta, yang mana setengah daripadanya arinallaha jahrah. Begitu ya. Ini kena jaga sikit. Arinallaha jahrah tu, tengok cara dia tulis tu macam sambung ayat. Kama su'ila Musa min qablu arinallah. Itu bukan. Jadi maknanya itu arinallaha jahrah tu nak cerita katanya permintaan kaum Nabi Musa. Sebab tu dia katanya seperti barang dipinta akan Nabi Musa daripada dahulu oleh kaumnya, daripada kata mereka itu, kata kaum Nabi Musa. Apa kataan mereka? Arinallaha jahrah. Apa kata mereka itu? Arinallaha jahrah. Apa maksud dengan arinallah? Perlihatkan kami akan Allah dengan terang. Itu jaga sikit. Tengok dengan tulisan dia tu macam arinallah tu satu ayat di sini juga. Bukan tu. Jadi ayat kitanya, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu wa man yatabaddalil kufra bil iman. Itu dia. Jadi arinallah tu bukan tu. Bukan ayat di sini, ayat di sana, di cerita sana. Kita dalpah. Jadi ayat di sininya, kama su'ila Musa min qablu wa man yatabaddalil kufra bil iman. Begitu ya. Takut keliru. Begitulah. Itu maka macam tadilah khilaf. Permintaan kamu kepada Nabi Muhammad, kamu tu ialah ahli Mekah setengah katanya. Kamu tu ialah ahli Mekah, maka permintaan tu permintaan nak hilangkan bukit, nak jadi bukit Safa itu maruf, itu amas. Setengah katanya yang meminta tu ialah orang Yahudi. Permintaan tu ialah menurunkan Quran dengan sekaligus seperti diturun kepada Nabi Musa kan kitab Taurat sekaligus. Wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Dan barang siapa yang tukar ambil kufur dengan tinggal iman. Ambil kufur masuk diri, buangkan iman daripada diri. Dan barang siapa, mana-mana mereka, siapa-siapa saja yang tukar, apa maksud tukar? Ambil kufur masuk diri, dengan tinggalkan iman, dengan buangkan iman daripada diri. Siapa yang ada buat begitu, orang tu faqad dhalla sawa'as sabil. Faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguhnya telah sesat. Telah sesat, yakni salah. Telah sesat, yakni salah.
telah sesat, yakni salah, ia akan jalan yang betul. Jalan tu sabil, betul tu sawak. Dah. Akan betul jalan, yakni akan jalan yang betul. Tafsir begitu. Akan betul jalan, yakni akan jalan yang betul. Akan betul jalan, yakni akan jalan yang betul. Idhafat sifat kepada mausuf. Jadi maknanya siapa-siapa saja yang ambil kufur masuk diri, tolak iman keluar daripada diri, maka orang tu ialah orang yang salah daripada jalan yang betul. Mana orang salah jalan. Ambil jalan tak kena. Ada. Salah jalan mana ambil jalan tak kena, maka tak sampai kepada matlamat yang dia nak pergi. Dah. Dia nak pergi kepada suatu tempat. Kita ni lah, macam kita ni, kita nak pergi kepada satu tempat, sekiranya kalau salah ambil jalan, nak tanya sampai ke tidak tempat yang kita nak pergi. Tak sampai. Tak sampai dah. Maka kita kalau nak banding, kita sekarang kita nak pergi ke mana? Nak pergi ke syurga. Kita sekarang kita nak pergi ke mana? Kita solat nak pergi ke mana? Kita buat amal ibadat untuk nak pergi. Kita buat amal ibadat. Kita beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul dan beriman dengan Quran dan dengan segala apa yang disuruh kita beriman. Kita sembahyang, kita puasa, kita beribadat dengan macam-macam ibadat, pada maknanya kita sedang berjalan. Nah, kita sedang berjalan untuk nak menuju ke arah ke syurga. Maka jalan yang kita berjalan sekarang ialah apa jalan kita yang berjalan sekarang ialah beriman dengan Allah, dengan Rasul, dengan kitab dan seterusnya. Maka itu jalan yang betul. Tak lama akan sampai ke syurga. Begitu. Tapi mereka, mana-mana manusia yang mana mereka kufur dengan Allah, kufur dengan Nabi Muhammad, kufur dengan Quran, itu pada maknanya orang tu orang yang salah ambil jalan. Salah jalan. Itu salah ambil jalan. Apabila salah ambil jalan, tentu jalan yang salah tu tak sampai kepada syurga. Bahkan saat dia ingat kata jalan tu jalan syurga, tapi jalan yang dia salah ambil tu jalan ke neraka. Sebab tu akhir mereka sampai ke neraka. Kufur dengan Allah pada maknanya salah ambil jalan. Asal dia nak pergi ke syurga, tapi salah ambil jalan, berjalan sampai ke neraka. Itu salah ambil jalan. Begitu tu mana kata faqad dhalla sawa as-sabil, maknanya salah ambil jalan. Salah ambil jalan. Tapi cumanya maksud dengan jalan di sini ialah berimanan dan amal ibadat. Tak kena cara, pada maknanya ambil jalan tak kena. Salah ambil jalan, tak sampai kepada tempat yang kita nak menuju. Sebab orang-orang Yahudi pun mereka katanya tak beriman tu, dia ingat kata betul juga ya cara dia pun. Betul cara dia, mana dia dapat masuk syurga macam kita kata kita masuk syurga juga. Tapi jalan yang betul, akhir kita akan sampai ke syurga. Tapi jalan mereka yang berjalan tu jalan yang salah. Ingat nak pergi ke syurga tapi sampai ke neraka. Itu maknanya salah jalan. Itu maksudnya faqad dhalla sawa as-sabil, maka sungguhnya telah sesat. Apa makna telah sesat? Yakni salah. Memanglah sesat di sini kalau kita orang berjalan, kalau sesat tu apa dia? Salah ambil jalannya. Sebab tu guna GPS masalah, itu pun boleh jadi salah lagi dengan sebab kita tarik salah. Tulis lain, nak pergi ke lain, tulis lain. Maka sesat jalan juga. Begitulah. Jadi dia buat perbandingan orang kedudukan kita di atas dunia, beriman kita dengan Allah, dengan Rasul,
beribadat kita, perbuatan kita hari-hari yang di atas dunia beriman, beribadat tu macam kita berjalan kepada satu jalan untuk nak pergi ke syurga. Lepas tu jalan yang kita berjalan tu betul. Betul makna macam mana? Betul tu makna akan bawa kita sampai kepada tempat yang kita nak pergi. Nah, jalan tu jalan betul. Bukan betul straight, tidak ada bengkok, tidak ada, bukan maksudnya begitu. Jalan tu makna straight, tak salah, tu jalan yang betul, maknanya membawakan kita sampai kepada tempat yang kita nak pergi. Itu panggil jalan yang betul. Lawannya salah ambil jalan. Bukan betul straight macam highway tidak ada bengkok, kiri kanan, bukan maksudnya begitu. Mana kalau sesat jalan, apa makna sesat jalan? Ambil salah jalan tu. Salah ambil jalan tentu tak sampai kepada tempat nak pergi. Begitulah. Kama katanya wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Untuk hari ini kita akhir di situ. Pada kata wadda katsirun min ahlil kitab. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك